Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa kafa billahi syahida. Allahumma hawwin alaina masaibad dunya wa raddina biqada'ika wa qadarika wa tawallana fid dunya wal akhirah fa innaka khairul mutawallin ya rabbal alamin. Fa'amma ba'du. Yang berusaha Tuan Nazir ataupun pengerusi Surau Jumaat Surau Al-Amin Bandar Tun Hussein On, Abang Syukri, Abang Amiruddin dan abang-abang ahli jawatan kuasa Surau Al-Amin, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Suat, Tuan Siak, Tuan Noja, tuan-tuan hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat semuanya, didoakan kalian semua hafizakumullah wa rahimakumullah. Kalian semua dijaga oleh Allah wa rahimakumullah, dan kalian semua sidang jemaah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bersama dalam kuliah maghrib secara online, secara maya, dan kuliah pada malam ini ditaja oleh Surau Al-Amin Bandar Hussein On bersama dengan saya, Ustaz Yusri Arifin. Hadirin sidang jemaah budiman, sebulan yang lalu kitab Tarbiyatul Aulad Islam, pendidikan anak-anak mengikut cara Islam ini, kitab yang dikarang oleh Dr. Abdullah Nasir Ulwan, sampai pada muka surat 137. Kalau tuan-tuan follow kuliah-kuliah yang lalu, kita sedang mengupas 4 langkah sebelum menceraikan isteri yang nusyus. Dan kita menghuraikan ayat 34 dan 35 surah An-Nisa. Di antaranya Allah sebut kepada isteri-isteri yang nusyus, yang derhaka ini, yang pertamanya Allah suruh kita memberi nasihat ataupun pembimbingan. Allah kata wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna, dan perempuan-perempuan, yakni isteri-isteri yang kamu bimbang penderhakaan ataupun nusyuzahunna ini penderhakaan mereka, nusyuz mereka. Yang pertamanya Allah kata fa'izuhunna, maka hendaklah kamu memberi nasihat, memberi bimbingan dan tunjuk ajar. Yang kedua, wahjuruhunna fil madaji'. Jika cara ini tidak berkesan, maka menggunakan kaedah hijrah yang juga telah kita kupas. Yang pertama iaitulah dengan cara nasihat dan bimbingan. Yang kedua, berpisah tempat tidur. Yang ketiga, sebulan yang lepas kita belajar pada ayat yang ke-34, Allah kata wadribuhunna, maka pukullah mereka. Iaitulah kaedah pukul yang tidak mencederakan, yang kita telah kupas satu persatu, iaitulah cara memukul. Pada malam ini kita sambung, iaitulah 4 langkah yang sayugia yang patut dilakukan oleh sang suami sebelum menceraikan isteri yang nusyus. Ialah kaedah yang keempat, iaitulah akhir, kaedah yang terakhir. Kalau bagi nasihat dan bimbingan tidak berkesan, kalau pukul yang tidak mencederakan pun tidak berkesan, kalau kita menggunakan kaedah berpisah tempat tidur tidak berkesan, maka Allah kata pada ayat yang ke-34 dan 35, izinkan Ustaz baca, iaitulah kaedah yang keempat, akhir sekali, iaitulah menuju kepada penghakiman. Okey, menuju kepada penghakiman. Allah sebut pada ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Ayat 35 surah An-Nisa. Allah kata wa in khiftum shiqaqa bainihima, dan jika kamu bimbang penceraian antara kedua mereka, Allah kata fab'athu hakaman min ahlihi, hendaklah kamu kirimkan orang tengah dari keluarga suami. Fab'athu
kirimkan, wakilkan, utuskan hakaman, iaitulah pendamai ataupun orang tengah, hakim, pengadil, min ahlihi, daripada ahli, iaitu orang tengah daripada keluarga. Ahlihi ini bagi lelaki, kalau ahliha perempuan. Jadi orang tengah pendamai min ahlihi, daripada suami, daripada ahli keluarga suami. Mungkin Pak Lang, Pak Long ataupun Ayah Long, Ayah Ngah dia. Wakil, pendamai, orang tengah dari kalangan suami. Nah, Allah sebut wahakaman min ahliha, dan pendamai ataupun orang tengah min ahliha. Ha itu untuk perempuan daripada keluarga isteri. Nah, bukan wakil lelaki saja, dia ada wakil. Perempuan pun ada wakil ataupun ada pendamai. Allah sebut in yurida islaha, sekiranya kedua-duanya pendamai orang tengah tadi inginkan perbaikan, islaha untuk baiki rumah tangga tadi, tujuannya untuk repair dan supaya baik pulih, supaya soleh. Islaha, kedua-duanya nawaitunya niat untuk memperbaiki rumah tangga supaya tidak bercerai, supaya selamat. Maka Allah kata yuwaffiqillahu bainahuma, nescaya Allah akan menyatukan fikiran antara kedua-dua pendamai dan orang tengah. Innallaha kana aliman khabira, sesungguhnya Allah itu adalah amat mengetahui, khabira lagi amat mengerti. Surah An-Nisa ayat 35, di mana kaedah ada 4 teknik ataupun kaedah langkah sebelum sang suami menceraikan isterinya, iaitulah selepas memberi nasihat dan bimbingan, selepas berpisah tempat tidur, selepas pukul yang tidak mencederakan ini tidak berbekas ataupun tidak memberi kesan yang baik, tidak boleh berubah. Maka Allah kata kaedah yang keempat, iaitulah akhir sekali menuju kepada penghakiman. Pengarang menyatakan pada muka surat 137 dan 38 ini, akhir sekali menuju kepada penghakiman, iaitu dengan masuk campur orang tengah. Dengan masuk campur orang tengah ataupun hakaman itu hakim kan, ataupun pendamai. Orang tengah itu yang sifatnya hakiman, yang sifatnya bijaksana, yang sifatnya cerdik, yang sifatnya pendamai, yang sifatnya untuk mengislah, membaik ataupun mendamaikan dua keluarga. Dia wakil mendamai dan masuk campur orang tengah tadi yang waras fikirannya. Jangan cari yang tak ada ilmu, yang emosi, yang panas barang. Yang waras fikirannya. Jangan orang yang mendamaikan tu orang tak waras, orang yang jenis pil kuda. Kejap dia waras, kejap tak waras. Kena dia pergi ketika itu, kena upjohn, ice baby, kena ganja, kena heroin, kena morfin. Lalu ketika itu dia buat keputusan ikut emosi dia. Jadi yang berfikir waras, bukan orang mabuk. Kalau dia tidak minum arak sekalipun, dianya sifat hakiman, iaitulah hukaman ini yang bijaksana lah. Disebut oleh pengarang orang tengah yang waras fikirannya daripada keluarga si suami dan isteri, lalu meneliti kemusykilan yang berlaku antara kedua-dua suami isteri, kemudian mencadangkan penyelesaian amali untuk memadu dan mengembalikan persefahaman antara mereka. Moga-moga berguna sebelum dijatuhkan talak. Kalau tak boleh juga, akhir sekali cara yang keempat ni pun tidak berguna, maka talaklah penyelesaiannya, bercerai. Tapi ada 4 kaedah sebelum nak bercerai tadi, kita cuba bincang dan kita faham bersama, iaitulah kaedah hukum yang agama aja perlu kepada pendamai. Ayat 35 ini kita belajar untuk mendamaikan suami dan isteri ada wakil. Perlu ada wakil pendamai.
Sebab antara suami isteri, suami bagi nasihat tak dengar, suami tak seketiduran tak dengar, suami pukul pun tak dengar, tak berubah, maka perlu ada orang tengah hakaman, iaitulah pendamai antara suami dan isteri, dan perlu ikut tertib mahkamah. Kalau kita tidak pergi kaunselor di PAIK pejabat agama ataupun tidak pergi ke mahkamah syariah, maka secara kekeluargaan pun perlu ikut tertib, perlu ikut etika, dan perlu ikut iaitulah akhlak. Perlu ikut apa yang diajar oleh Quran itu sendiri, di mana kita telah belajar sebelum daripada ini. Sepatutnya masalah itu boleh diselesaikan secara bersama antara suami isteri saja. Tapi apabila isteri tak dengar nasihat, suami pun dah penat dah tak boleh mengajar dah, suami dah tidak seketiduran, memberi tekanan jiwa pun tidak berubah, masalah bahkan makin bertambah. Suami pun dah pukul yang tidak mencerut pun tidak berubah. Maka masalah tadi yang sepatutnya boleh diselesaikan antara suami isteri saja, tidak melibatkan orang luar. Tapi kalau ketiga-tiga cara itu kadang-kadang tak dapat diselesaikan, si isteri saja yang nak menyelesaikan, suami pula panah barang, duduk berjudi, balik malam ada perempuan luar dekat dengan pejabat yang tak peduli pasal nafkah, ataupun suami saja yang nak selesaikan. Suami saja, isteri pula tak peduli, akan berkasih bercinta dengan boyfriend dia dahulu, macam-macam hal. Tidak ada persefahaman untuk menyelesaikan tadi. Kadang-kadang kan tak boleh diselesaikan kerana dua belah pihak itu tidak serius. Kadang-kadangnya tak boleh bincang dah antara suami isteri. Kadang-kadang masalah itu bukan masalah isteri, tapi masalah suami. Suami dia yang problem, isteri salihah. Kadang-kadang pula isteri yang talihah, suami pula yang salih. Suami baik macam malaikat suami, tapi isteri pula macam dengan iblis, kan? Kadang-kadang sahaja suami, kadang-kadang sahaja isteri, kadang-kadang suami sahaja, kadang-kadang isteri sahaja. Jadi dia tidak boleh selesai. Kenapa? Kedua-duanya tidak ada komitmen, tidak ada nawaitu, tidak ada niat, tidak ada keseriusan. Keseriusan dia, seriusnya untuk menyelesaikan masalah. Maka ketika itu dia perlukan orang tengah. Kadang-kadang suami apabila dia buat perangai, isteri marah-marah, dia tak boleh terima. Tapi kalau wakil bagi isteri yang dia malu Allah, yang malu mata dengan ayah long dia ataupun orang dia hormat, ketika itu maka apabila diberi nasihat dia boleh dengar. Kadang-kadang si isteri marah kerana perangai suami ataupun perbuatan suami yang salah, dia tak setuju. Sebab apa dia? Walaupun salah dia tak setuju sebab dia ego suami. Walaupun dia salah, dia tidak nak mengalah. Kadang-kadang isteri pula begitu. Betul-betul dia salah pun dia tak nak mengalah, tak nak minta maaf. Jadi sekiranya pertengkaran, pertelingkahan tadi berlaku berlanjutan, suami tadi sebelum nak menceraikan isteri, jangan begitu mudah lafazkan, saya lepaskan awak, saya ceraikan awak dengan talak satu. Bahkan Islam mengajar dalam syariat, diajar untuk lantik pendamai. Untuk lantik yang Allah kata tadi dalam ayat, fab'asu hakaman min ahlihi, hendaklah kamu hantarkan wakil, iaitulah pendamai, orang tengah daripada keluarga suami dan keluarga isteri. Cuba kita tengok betapa Allah mementingkan rumah tangga tadi supaya selamat. Walaupun tiga cara tadi sudah tidak berkesan, Allah cadangkan dalam ayat 35 surah An-Nisa ini, iaitulah untuk lantik pendamai. Dan untuk lantik pendamai ini dia boleh dilakukan, iaitulah sesama sendiri. Tidak semestinya kita pergi fight mahkamah, kita pergi jumpa kaunselor, jumpa qadi, tidak semestinya.
boleh dilakukan, iaitulah sesama sendiri yang tidak dapat, iaitulah nak diselesaikan suami isteri. Tak boleh selesai dah. Kalau jumpa pun like cat and dog, macam anjing dengan kucing, tak boleh selesai. Tetapi boleh selesai dengan cara pendamai orang tengah, dan pendamai tadi dia tidak semestinya qadi ataupun kaunselor di pejabat agama, boleh dilakukan iaitulah sesama sendiri dalam keluarga, iaitulah mungkin ayah long dia, mungkin yang dia paling segan abang kandung yang sulung dia. Suami boleh lantik wakil sesuai, dan isteri pun boleh lantik wakil yang sesuai. Dalam keluarga tu ada kan, dalam keluarga dia yang paling dihormatinya mungkin bukan Pak Long, Pak Angah, tapi ia adalah Ayah Su. Sifat Ayah Su ni tegas. Macam kita kan ada nama Abah, ada nama Pak Long kan, ada nama Pak Angah, Pak Menteri diberi gelaran kan. Ni Pak Angah, ni Pak Long. Apabila Pak Long kata tak boleh merentas, tak boleh merentas lah. Diletak nama dalam bentuk keluarga kan. Kadang-kadang mungkin dia punya watak Ayah Su ataupun Pak Su ini tegas, walaupun dia anak bongsu, bapa saudara ini, maka dia boleh malu Allah, maka terpulang kepada isteri, dia nak lantik siapa antara keluarga untuk masuk campur, untuk menjadi pendamai dan menyelesaikan masalah. Dia boleh nyatakan masalah, mungkin wakil tadi tak tahu ataupun tidak jelas, maka dia boleh luahkan perasaannya, iaitulah kepada pendamai. Kadang-kadang kan kita nak cakap terus pada suami tapi tak sampai maksud. Kadang-kadang isteri nak cakap tu tak sampai. Ataupun kadang-kadang suami nak cakap tapi komunikasi dia tak boleh. Dia nak cakap tu tak sampai, dia dimaksudkan lain, kadang-kadang pasangan faham lain. Kadang-kadang dia perlukan olahan wakil. Dia boleh luahkan seikhlasnya kepada orang tengah pendamai tadi, dan orang tengah tadi pun bertemu bukan dengan individu tadi, dengan orang tengah juga. Suami bagi tahu kepada wakil dia, isteri bagi tahu kepada wakil dia, habis rasa dia tadi dia luahkan, maka kedua-dua wakil ini bertemu, dan tujuannya adalah islaha, untuk mendamaikan, untuk menyelamatkan keluarga, bukan untuk menceraikan ataupun memisahkan. Kadang-kadang apabila pertelingkahan ini, pergaduhan itu berlanjutan, berpanjangan, keluarga kedua-dua belah pihak pun sudah tahu. Kadang-kadang dah tahu dah, keluarga ni bergaduh pun dah tahu, ayah, adik-beradik semua dah tahu. Pasangan ni tidak bahagia, anak dia dengan anak dia ni semua keluarga dah tahu, besan pun dah tahu kan. Selalunya mereka masuk campur, dan kadang-kadang apabila masuk campur, kalau tidak ada iman, dia berlebih-lebihan. Mulalah salah menyalah. Bukan sekadar suami salahkan isteri, suami salahkan keluarga isteri. Ayah awak tu memang macam tu perangai dia, mak awak tu memang macam tu, adik awak tu memang macam tu. Dia melibatkan keluarga di sebelah sana. Bahkan kes sebegini banyak sangat terjadi. Kadang-kadang isteri punya baik, tetapi adik pada isteri ataupun abang pada isteri yang jahat, yang berperanan untuk memisahkan adik ataupun kakak dia supaya bercerai. Kadang-kadang kan, tak percaya tengok drama minggu ini, 7 hari mencintaiku. Macam-macam drama lah kan. Itu di antaranya. Apa dia, menantu versus mertua. Macam-macam filem drama sinetron tu kan. Sampai ada filem klasik dulu, bapa ibu mertuaku. Alah Kasim. Semuanya itu, iaitulah suasana di dalam sebuah keluarga berlaku. Lalu Allah kata, bagaimana? Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ini Allah sebut di antara maksudnya orang tengah untuk mendamaikan ataupun pendamai di antara kedua-dua orang tadi. Yang pertama paling penting, islaha. Jika kedua-dua orang tengah itu dengan ikhlas bertujuan untuk mendamaikan, Allah sebut nescaya Allah akan menjadikan kedua-dua suami isteri tadi berpakat untuk baik,
dan insya-Allah mereka tidak bercerai. Rupanya peranan orang tengah tadi, kalau dia ikhlas betul-betul untuk mendamai dan memperbaiki, menyelamatkan rumah tangga, maka sifat Allah pun sama. Allah lagi amat mendalam pengetahuannya. Niat nawaitu orang tengah tadi Allah tahu, bagi pihak lelaki dan juga bagi pihak perempuan. So pentingnya iaitulah keikhlasan, kejujuran kedua-dua wakil orang tengah ini. Tujuannya adalah untuk mendamai dan juga tujuannya adalah untuk menyelamatkan keluarga. Orang luar yang dengar cerita pasangan ini bergaduh, tiba-tibanya kita dengar cerita secara peribadi daripada suami, hal ini dengar secara khusus luahan daripada mulut isteri. Tiba-tibanya apabila kita dapat rahsia itu, harapan itu, lalu ketika itu kita pula yang tidak jujur, tidak amanah, yang kita tidak bijaksana, maka Allah tahu niat nawaitu kita. Sebab itulah Allah sebut fab'asu hakaman min ahlihi, maka lantiklah pendamai daripada keluarga lelaki. Kalau kita belajar bahasa Arab, hakaman ini, sifat hakaman ini bijaksana, sampai dipanggil Luqmanul Hakim kan. Sampai ada sifat iaitulah orang yang bijaksana, kita kata hikmah. Kata-kata hikmah. Okey, hikmah daripada hakamah sampai keluar hakim yang arif lagi bijaksana. Bahkan sifat Allah hakiman yang maha bijaksana. Jadi wahakaman min ahliha, lalu utuskanlah pendamai yang sifat pendamai tadi mesti bijaksana, mesti berakal waras, mesti seorang penyabar, mesti seorang yang soleh. Kalau masalah pasangan ni tak selesai, boleh latih pendamai, dan pendamai orang tengah wakil tadi mesti dia bercakap bagi pihak yang dia wakili. Suami menyatakan iaitulah hajat dia, masalah dia kepada wakil. Jadi wakil suami tadi pergi jumpa dengan wakil isteri, bagi tahu apa yang tersemak di hati masing-masing sebagai pendamai. Dan kadang-kadang perkara ini kena sampai kepada mahkamah. Tak boleh selesai juga. Kadang-kadang okey, kita pergi jumpa qadi, maka mahkamah pun lantiklah bagi kaunselor, bagi kaunseling, kaunselor tadi bagi nasihat. Ada siri-siri, sesi-sesi kaunseling. Tujuan mahkamah juga untuk menyelamatkan. Bukan kaunselor itu menghasut kepada suami, kau ceraikanlah saja isteri kau. Kaunselor perempuan ni pun hasut isteri, minta ceraikanlah, mudah cerita. Daripada awak nak duduk, itulah sebumbung pro lelaki macam tu, bukan boleh percaya. Kalau itulah kaunselor, kalau itulah pendamai, dia tidak ada sifat hakaman, tidak ada sifat bijaksana, tidak ada sifat penyabar, maka sepatutnya dia tak layak menjadi orang tengah. Kerana Allah kata, iaitulah orang tengah ini mesti dia betul-betul ikhlas. Ulama menyatakan pendamai tadi mesti di kalangan orang yang soleh. Sekali lagi Ustaz ulang, fab'asu hakaman min ahlihi, maka utuskanlah orang tengah pendamai daripada keluarga suami. Dan ulama mengatakan hakaman tadi, pendamai orang tengah tadi mestilah dipilih di kalangan orang-orang yang soleh. Jadi dia ada 5 adik-beradik. 5 adik-beradik yang dia ini isteri, maka dalam di antara adik-beradik tadi, alunglah yang paling soleh, yang paling baik, yang paling berfikiran waras, yang paling bijaksana, yang dia dihormati oleh adik-adik. Maka si isteri tadi, adik ni minta iaitulah abalunglah menjadi wakil. Itu contoh kalau tidak dipangkat abang, pangkat bapa saudara. Bapa saudara pun ada pak long, pak lang, pak ngah, pak cik, pak su kan. Maka dia adalah di kalangan orang-orang yang soleh dari keluarga suami ataupun keluarga isteri. Kalau kita tengok fab'asu hakaman kan, lafaz hakaman itu bermaksud orang yang bijaksana, kebijaksanaan. Oleh itu kena pandai. Sifat pendamai tadi mesti bijaksana, mesti pandai. Kita sendiri suami mesti pandai pilih wakil.
wakil pendamai tadi jangan kita lebih bijak daripada dia. Dianya jenis emosi, jenis panah baran, tak ada ilmu. Kita ni berilmu, ada master lagi dalam bahagian syariah Islamiah. Ada ilmu satu lah. Kita penyabar 100 kali ganda lebih daripada yang baran dia. Kan? Tiba-tiba kita lantik dia yang lagi jahil, dia yang lagi baran ikut emosi, dia yang lagi tak ada ilmu menjadi wakil untuk kita. Itu tidak munasabah. Dia mesti, iaitulah bermaksud hakaman ni orang yang ada kebijaksanaan. Jadi oleh itu kena pandai pilih wakil. Jangan kita pilih kaki tuduh pula. Jangan kita pilih wakil bagi isteri, dia pilih jenis kaki marah. Dia tahu Pak Long dia ni jenis panah barang. Kalau bercakap 2-3 patah tak selesai, dia bagi penampar saja. Itu dia lantik yang jenis kaki marah. Tak masuk kategori yang alim ulama kata, iaitulah kategori hakaman tadi orang yang soleh, orang yang bukan kaki tuduh, bukan kaki marah. Bahkan dia adalah kaki masjid, kaki Quran, kaki ilmu. Jadi pilih iaitulah orang yang berpengetahuan. Yurida islaha. Allah kata jika kedua-dua pendamai bertujuan untuk mendamaikan, niat kita sesuatu ni Allah tahu kan. Innamal a'malu bin niat. Hanya setiap amalan kita bergantung kepada niat. Sedetik saja kita niat sebenarnya aku rasa betul. Yes, aku boleh wakil bagi pihak si fulan ataupun adik dia ke kakak dia ke. Dia rasa yes, suka dia menjadi wakil sebab dia dah ada dendam dengan si suami tadi, ataupun si adik ipar dia tadi, ataupun kalau dia menantu dia Pak Long, dia dia dendam dengan anak saudara sabit dia ini, iaitulah anak saudara dia kahwin dan dia benci dengan siapa suami pada anak saudara ni daripada dulu lagi sampai anak 3 dia berdendam kan. Tiba-tibanya anak 3 berlaku krisis keluarga, nak bergaduh, tak boleh selesai dah, suami bagi nasihat pun tak boleh, hijrah tempat tidur pun tak boleh, hukum pun tak boleh. Lalu dia pun bagi tahu Pak Long tadi. Pak Long apabila dia bagi tahu, terdetik di hati dia, inilah masanya aku nak ceraikan keluarga tadi kan. Maknanya niat nawaitu dia tak baik tadi Allah tahu. Allah kata apa dia? In yurida islaha. Jika kedua-dua pendamai tadi bertujuan untuk mendamaikan, yuwaffiqillahu bainahuma. Nescaya Allah akan menjadikan kedua-duanya berpakat. Wakil pendamai laki, pendamai perempuan tadi, ataupun kedua-dua orang tengah tadi, kedua-duanya berkehendak kepada perdamaian, maka Allah pastinya akan cetuskan dalam hati mereka berdua berpakat untuk berdamai. Ini Allah sebut di antara hujung ayat tadi yang bermaksud kedua-dua pasangan itu kalau mereka mahu mencari perdamaian. Tapi kalau seorang saja wakil perempuan saja nak berdamai, wakil laki niat orang yang tengah pun aku nak supaya mereka bercerai. Kalau kedua-duanya, tapi kalau salah satu bertepuk sebelah tangan takkan berbunyilah. Jadi Allah kata kedua-dua, in yurida islaha, jika kedua-dua pendamai tadi bertujuan untuk mendamaikan, nescaya Allah akan menjadikan yuwaffiqillah, Allah akan muwafiq bersetuju bainahuma supaya kedua-duanya berbaik. Sambung lagi sedikit ayat di mana Allah sebut Allah tahu maksud pendamai tadi. Allah tahu maksud hati orang tengah tadi. Jika pendamai tadi niatnya betul, insya-Allah Allah akan bantu keluarga tadi betul dan selamat serta tidak bercerai. Bimbang-bimbang takut kedua-dua pendamai ini, iaitulah orang jenis kaki tuduh, jenis kaki tipu dan kaki munafik. Ayat ini menyatakan maksud hati pendamai tadi Allah tahu. Maka pendamai kena ada niat yang betul, kena ikhlas. Penting sangat-sangat, iaitulah kadang-kadang orang luar ini yang bersangkutan dengan keluarga mereka ataupun orang yang ada hubungan darah daging tadi, kita harapkan dia, kita percayakan dia, rupanya niat nawaitu dia tak baik. Melayu sebut macam mana Abang Amiruddin?
harapkan pagar-pagar makan padi kan, harapkan Pak Long yang akan nak menyelamat, rupanya jauh sudut hati Pak Long tadi untuk memisahkan anak saudara dia ini. Kerana apa dia? Niatnya buruk. Dia sebut harapkan pagar-pagar makan padi kan, harapkan tin makan biskut. Sepatutnya biskut duduk dalam tin selamat. Ini harapkan tin makan biskut, iaitulah biskut dalam tin. Jadi harapkan bapa saudara rupanya niat nak mencerai-beraikan pasangan anak saudara ni. Jadi sebagai contoh, mungkin ada ibu bapa lelaki yang rasa anak lelaki mereka lebih sesuai untuk kahwin dengan orang lain. Seorang tengah tadi pun kalau boleh nak cerai cepat-cepat sebab dia nak kahwinkan dengan orang lain. Mungkin, kan? Kadang-kadang memang ahli keluarga tu pandang suatu perkara itu lain dari apa yang dilihat oleh pasangan itu. Pasangan kita je harapkan dia supaya dia boleh mewakil, sebab kita cakap dia tak dengar. Lalu suami tadi bagi harapan yang tinggi kepada bapa saudara ke atau palung dia ke, tiba-tiba bapa saudara atau balung tadinya rupa-rupanya tidak ikhlas. Dia sendiri bukan nak mendamaikan. Kadang-kadang kan perkara-perkara luar ini dia dah tahu segala-galanya sebab diluahkan oleh suami. Rahsianya apa yang berlaku orang lain tak tahu. Tapi apabila dia bagi tahu, ketika itu dia tidak ada niat untuk menyelamatkan ataupun membantu rumah tangga. Tapi kalau ibu bapa nampak perkahwinan itu tidak berjaya, hati pasangan tu kita tak tahu macam mana. Mungkin mereka berkelahi saja, entah apa yang berlaku, dia pun bela, tak tahu apa yang berlaku. Suami yang isteri tadi berlaku dalam rumah tangga, dia tak tahu. Tiba-tibanya dia dilantik sebagai wakil. Maka suami pun bagi tahulah sepanjang 10 tahun dia berkahwin ini yang berlaku. Jadi mesti tujuan asal kedua pendamai tadi untuk menyelamatkan rumah tangga. Setelah diberi kepercayaan, diceritakan segala-galanya, maka dia cuba untuk menyelamatkan rumah tangga. Akan ada riwayat yang sampai kepada Sayyidina Ali. Anak kisah zaman Ali, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, khalifah yang keempat. Beliau pernah melantik, iaitulah pendamai yang menyuruh pasangan suami isteri itu untuk memberi kuasa kepada kedua pendamai itu untuk memberi keputusan sama ada perkahwinan itu patut diteruskan ataupun tidak. Zaman Ali pernah memberi kuasa veto, kuasa mutlak, kuasa besar kepada pendamai tadi. Pentingnya orang yang mendamai ataupun orang tengah tadi untuk memberi kata putus sama ada perkahwinan itu perlu diteruskan ataupun tidak. Sebab itu orang tengah ni penting sampai begitu sekali. So kalau kita latih orang tengah ini jenis yang tak ada ilmu, jenis yang panah barang, jenis yang kaki tuduh, apa akan berlaku? Sedangkan begitu tinggi harapan sampai zaman Ali pernah melantik hakaman, iaitulah orang tengah pendamai tadi, dan menyuruh pasangan suami itu untuk memberi kuasa kepada kedua pendamai untuk membuat keputusan. Kalau kita suami dan di isteri tak boleh selesai, maka wakil kita pun bagi kuasa veto yang saya serah kepada Pak Long lah. Kalau Pak Long kata A lah, Pak Long kata B, saya ikut saja. Begitu sekali. Dan Pak Long pun buat keputusan, lalu kita pun ikut. Begitu juga pasangan si isteri tadi. Betapa nak bagi tahunya orang tengah tadi sampailah zaman Ali pernah beliau melantik pendamai yang menyuruh pasangan suami isteri untuk memberi kuasa kepada kedua pendamai itu untuk buat keputusan sama ada perkahwinan itu patut diteruskan ataupun tidak. Ini menunjukkan hadirin dan juga hadirat, hakam daripada kedua-dua pasangan ini diberi kuasa. Hakaman min ahliha tadi, wakil keluarga ataupun pendamai orang tengah tadi diberi kuasa untuk menjatuhkan, iaitulah talak kalau perlu. Boleh memutuskan ataupun boleh iaitulah mendamaikan. Ini juga terjadi
Iaitulah apabila pertelingkahan ataupun pergaduhan suami isteri dibawa ke hadapan Uthman ibn Affan. Zaman sebelum daripada Ali, Abu Bakar, Umar, Uthman. Zaman Uthman pun berlaku, di mana mereka melantik hakam ataupun hakim wakil pendamai dari keluarga, dan mereka diberitahu yang hakam ataupun pendamai boleh buat keputusan sama ada untuk meneruskan perkahwinan adalah dipisahkan pasangan dengan talak. Ini zaman Uthman pun berlaku. Betapa pentingnya orang tengah sampai diberi kuasa, orang tengah boleh untuk teruskan perkahwinan ataupun pisahkan pasangan itu dengan talak. Bahkan bukan sekadar zaman Ali, zaman Uthman disebut Abdul Razak menyatakan telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Tawus, dari Ikrimah Ibnu Khalid, dari Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas ni menyatakan, iaitulah Abdullah bin Abbas ni cousin sepupu Nabi lah. Dia kata apa dia? Aku dan Muawiyah pernah diutus sebagai hakam. Hakam ni wahakaman min ahliyah, pendamai ataupun orang tengah dalam kes rumah tangga yang nak bercerai. Ma'mar melanjutkan kisahnya bahawa yang mengutus keduanya adalah Khalifah Uthman. Khalifah Uthman berkata kepada keduanya, jika kamu berdua berpendapat sebaiknya pasangan suami isteri itu dikumpulkan kembali, kamu berdua boleh menghimpunkan ataupun mengumpulkan kembali. Sebaliknya, jika kamu berdua berpendapat sebaliknya, kedua-duanya dipisahkan, maka kamu berdua boleh memisahkan kedua-duanya. Itu betapa pentingnya kuasa tadi, sampai dia diberi hak. Kalau kamu rasa keluarga ini perlu dipisahkan, maka engkau boleh memisahkan mereka. Kata putusnya pada wahakaman min ahliyah, pada wakil ataupun pada pendamai ataupun orang tengah. Allah tutup ayat 35 surah An-Nisa ini dengan innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui, lagi amat mendalam pengetahuannya. Jadi Allah tahu niat masing-masing. Allah tahu sama ada pendamai yang dilantik mahu mendamaikan mereka ataupun hendak memisahkan mereka. Maka mereka hendaklah jaga hati mereka. Orang tengah pendamai ini jaga niat mereka, jaga hati mereka untuk mendamaikan, menyelamatkan, kerana nanti mereka akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu di dalam isi hati mereka sebenarnya untuk menceraikan, iaitulah menceraikan pasangan. Allah sebut tadi hujung ayat innallaha, sesungguhnya Allah, kana adalah Allah itu aliman khabira, amat aliman mengetahui. Bukan sekadar amat mengetahui, yang maha mengetahui kan, khabira yang amat mendalam. Sebelum habis masa 40 minit, sebab kuliah kita dah 38 minit, ataupun kuliah kita 41 minit masa yang diberikan sebelum waktu isyak, ana baca sedikit lagi. Ada ulama yang berpendapat bahawa penggunaan pendamai itu bukan sahaja untuk menyelesaikan masalah antara suami dan isteri, tapi boleh digunakan dalam pertelingkahan yang lain lagi. Kalaulah bukan kes suami isteri, kes apa dia? Kes jiran-jiran bertelingkah, kawan-kawan bergaduh, ataupun pejabat, ada staf yang bergaduh, maka hakaman ini boleh digunakan. Lebih-lebih lagi kalau pertelingkahan itu dari kalangan ahli keluarga. Jadi seelok-eloknya pertelingkahan itu diselesaikan kalau dalam bab keluarga, iaitulah dalam ahli keluarga juga, tanpa dibawa kepada mahkamah. Wallahu alam, kalau kita ambil jalan nak pergi ke mahkamah pun boleh. Dia bukan orang luar, bukan ayah long kita, bukan pak lang kita, tapi dia kaunselor. Tapi moga-moga kaunselor pun niat dia islah, iaitulah untuk mendamaikan. Ujung ayat ini kalau tak boleh juga, pengarang menyatakan muka surat 138 ini sebagai penutup sebelum 2 minit. 2 minit kuliah kita mesti 41 ataupun 45 minit. Apa dia kata? Dalam hal ini tidak dipertemukan lagi persefahaman. Sesudah menjalani peringkat-peringkat tersebut di atas, maka barulah dia mentalak isterinya dengan talak satu, dengan talak di waktu ia masih bersih daripada haid yang tidak dia bersatu dengannya, untuk memberi peluang kembali kepada kehidupan persuami isterian sesudah
talak yang pertama tadi. Ini hadirin dan juga hadirat, panjang bicara ini, yang hujungnya kalau endingnya sudah tidak boleh juga, maka ketika itu jalannya adalah abghadul halal ilallah at-talaq, seburuk-buruk perkara itu halal di sisi Allah ialah talak. Talak adalah penyelesaian terakhir setelah tak boleh nasihat, tak boleh berhijrah tempat tidur boykot, tak boleh pukul yang tidak menyakitkan pun tak boleh, dan hantar pendamai pun tak boleh, maka terakhir sekali barulah cerai. InsyaAllah bulan depan kita tengok punca yang keempat selepas daripada gejala sosial ini. Puncanya daripada masalah perceraian suami isteri atau ibu ayah. InsyaAllah bulan depan kita tengok punca yang keempat berlakunya kes gejala sosial ialah dengan sebab al-faragh, iaitulah masa kosong yang mempengaruhi anak-anak ketika usia belasan tahun. InsyaAllah kita kupas pasal iaitulah punca masa yang terluang, masa kosong yang mempengaruhi anak-anak ketika usia remaja, salah satu punca berlakunya gejala sosial. Mungkin sekadar itu saja untuk malam ini. Moga-moga ada sedikit manfaat untuk kita. Yang paling pentingnya, kalau isteri nusyus ataupun derhaka, jangan terus talak. Pelajaran kita ayat 34 dan 35 mengajar ada 4 kaedah sebelum menceraikan, iaitulah pasangan isteri tadi. Suami yang pertama bagi nasihat yang bimbingan, kalau tak boleh juga berpisah tempat tidur, kalau tak boleh juga pukul yang tidak mencederakan, dan kalau tak boleh juga akhir sekali menuju kepada penghakiman, ada orang tengah, ada pendamai, dan kalau tak boleh juga maka jalannya adalah berpisah dengan cara yang damai. Boleh bercerai untuk menyelamatkan rumah tangga tadi. InsyaAllah kita ketemu pada bulan depan dengan tajuk iaitulah punca masa lapang yang mempengaruhi anak-anak ketika usia belasan tahun. Kita akan ketemu dan menghuraikan tajuk ini bulan depan insyaAllah. Terima kasih sekali lagi kepada Abang Amiruddin dan abang-abang AJK yang lain, pengurusi Surau Jumaat Al-Amin di Bandar Tun Husin On. Saya Ustaz Yusri Arifin, fa inna samtu fa minallah, fa inna akhtatu fa min nafsi wasyaitan. Jika saya betul, dianya daripada Allah. Jika saya salah, maka dianya daripada kesalahan saya, kekurangan saya dan ganggu gugat syaitan. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.